Time Ambulance Sendirian Berhad ditubuhkan pada tahun 2017 dan memfokuskan kepada perkhidmatan kritikal iaitu memberi rawatan kecemasan pra-hospital bagi menstabilkan pesakit. Time Ambulance Services terletak di lokasi strategik iaitu arah Damansara Petaling Jaya di mana syarikat ini memanfaatkan akses lebuh raya yang mudah untuk respons pantas. Operasinya disokong oleh struktur organisasi tersusun yang terdiri daripada pengarah, pengurus serta 2 pasukan perubatan berdedikasi. Assalamualaikum dan selamat datang. Saya Muhammad Fadil Ishmael Faizal dengan nombor metrik D205111808 akan memberikan pengurusan persekitaran. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu faham bahawa pengurusan ambulans ini dipengaruhi dua faktor utama. Yang pertama, persekitaran luaran. Persekitaran luaran ini melibatkan elemen yang di luar kawalan syarikat seperti kestabilan politik, perundangan perubatan, keadaan ekonomi, teknologi perubatan terkini serta persaingan daripada penyediaan ambulans lain. Yang kedua, persekitaran dalaman. Hal ini merujuk pada kekuatan dalaman syarikat sendiri, terutamanya dari segi pengurusan sumber manusia, sistem upah yang kompetitif dan kecekapan pengurusan operasi harian mereka. Dan seterusnya, cabaran utama Time Ambulance. Antara cabaran utama Time Ambulance ialah kekurangan kaki tangan. Dalam industri ini, kekurangan walaupun seorang staf boleh menjajikan seluruh pelancaran operasi. Hal ini kerana perkhidmatan ini perlu beroperasi selama 24 jam sehari untuk 7 hari seminggu. Bilangan staf yang mencukupi adalah sangat kritikal kerana mereka perlu memberi rawatan paramedik awal yang pantas sebelum pesakit tiba di hospital. Cabaran kedua pula yang agak menduga ciptakan ialah segelintir sikap masyarakat yang melakukan pandangan kecemasan palsu dan prank. Perkara ini menyusahkan pihak syarikat untuk membezakan mana satu kes yang sahih dan mana satu yang palsu. Kesannya, berlaku pembazirian masa dan sumber yang sangat besar. Lebih buruk lagi, ia menyebabkan kelewatan bantuan kepada pesakit yang benar-benar dalam keadaan kritikal dan memerlukan bantuan segera. Yang terakhir sekali, matlamat dan harapan. Walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran, Time Ambulance ini mempunyai matlamat yang jelas. Mereka komited untuk mengamalkan pengurusan yang efisien supaya syarikat dapat terus berkembang. Harapan utama mereka adalah untuk memastikan perkhidmatan ambulans ini dapat dinikmati oleh semua lapisan syarikat tanpa mereka taraf hidup atau latar belakang ekonomi seseorang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Irfan Danish bin Faizal dengan nombor metrik D205111808. Baiklah, apakah itu perancangan? Perancangan ini merupakan fungsi pengurusan asas dan kritikal yang sangat penting dan digunakan dalam mana-mana organisasi. Perancangan ini ialah proses yang digunakan untuk menetapkan matlamat organisasi, menentukan tindakan organisasi serta menyusun sumber untuk kegunaan masa hadapan. Dalam segi kata lainnya, perancangan ini digunakan untuk bersedia dalam menghadapi keperluan masa hadapan. Kemudian seperti yang kita nampak, ini merupakan suatu analisis yang kami dapati selepas mana berbual syarikat Time Ambulance, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman syarikat Time Ambulance. Baiklah, yang pertama, kekuatan Time Ambulance. Kekuatan utama Time Ambulance Service ialah tenaga kerja yang sangat terlatih dan berpengalaman, bukan sahaja dari segi teknikal pembuatan tetapi juga empati terhadap pesakit. Kemudian, tindak balas yang pantas. Syarikat tersebut fokus kepada tindak balas yang pantas menjadikan mereka pilihan utama dalam situasi kecemasan. Yang kedua, kelemahan Time Ambulance. Yang pertama ialah kos-kos yang tinggi. Syarikat Time Ambulance ini mempunyai kos operasi dan penyelenggaraan yang sangat tinggi kerana penggunaan jenis Type MA untuk ambulans dan peralatan yang canggih. Yang kedua, kekurangan kaki tangan. Syarikat Time Ambulance ini kekurangan tenaga kerja semasa peak hour ataupun dikata lain kan waktu puncak, dan ini boleh menjejaskan kelancaran perkhidmatan jika tidak dirancang dengan baik. Seterusnya, peluang. Antara peluang syarikat Time Ambulance ialah permintaan yang tinggi. Permintaan terhadap syarikat ambulans swasta di Malaysia semakin meningkat kerana pelanggan mahukan perkhidmatan yang lebih pantas. Kemudian yang kedua, teknologi canggih. Kemajuan teknologi seperti penggunaan GPS juga memberi peluang untuk meningkatkan kecekapan operasi Time Ambulance. Yang terakhir sekali, ancaman. Antara ancaman syarikat Time Ambulance yang pertama ialah undang-undang yang ketat. Syarikat Time Ambulance ini perlulah mengikut peraturan JKM yang ketat serta perubahan polisi yang boleh memberikan kesan besar terhadap operasi. Selain itu, kesesakan jalan raya. Kesesakan lalu lintas yang teruk boleh melambatkan masa tindak balas, kecemasan dan menyebabkan reputasi syarikat menjunam. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darren Teranak Terry, nombor metrik D2025111865. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merujuk kepada proses menyusun sumber manusia dan mengagihkan tugas supaya operasi berjalan dengan teratur dan objektif organisasi dapat dicapai. Seterusnya, beralih pula kepada struktur organisasi yang digunakan oleh syarikat Time Ambulance. Kita dapat lihat bahawa syarikat ini menggunakan struktur organisasi yang sangat disusun secara hierarki yang jelas, bermula daripada pengarah, diikuti pengurus dan seterusnya bahagian operasi. Melihat kepada pembahagian tugas operasi, setiap kumpulan operasi terdiri daripada penolong pegawai perubatan dan pemandu ambulans yang melaksanakan tugas mengikut kemahiran dan tanggungjawab masing-masing. Dari aspek pengkhususan kerja Time Ambulance, pengkhususan kerja membolehkan setiap pekerja memberi tumpuan kepada bidang masing-masing sekaligus meningkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan semasa berlaku kecemasan. Dari aspek rantai arahan dan komunikasi, rantai arahan yang jelas daripada pengarah kepada pengurus dan seterusnya ke peringkat operasi memudahkan komunikasi, kawalan dan penyelesaian masalah yang digunakan oleh syarikat Time Ambulance. Dari aspek penjabatan pula, struktur organisasi ini menggunakan penjabatan berdasarkan fungsi di mana setiap kumpulan beroperasi sebagai satu pasukan lengkap untuk melaksanakan tugasan kecemasan. Seterusnya, dari aspek kawalan dan pembuatan keputusan bagi syarikat Time Ambulance pula, struktur yang kecil ini dan tersusun memudahkan kawalan serta membolehkan keputusan dibuat dengan cepat, terutamanya semasa berlaku situasi kecemasan. Kesimpulannya, pengorganisasian yang berkesan membantu Time Ambulance melaksanakan operasi kecemasan secara tersusun, cekap dan selamat.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Hajara, nombor metrik D202511181612. Saya akan membentangkan bahagian 2.4, which is kepimpinan bagi time ambulance service. Fokus utama kita adalah melihat bagaimana gaya kepimpinan pengurus Puan Hajar dan bagaimanakah pendekatan pengurus dalam memacu organisasi melalui pendekatan strategi yang bukan sahaja memotivasikan pekerja, malah membina satu budaya kerja yang cemerlang. Seterusnya, apakah gaya kepimpinan yang diamalkan oleh Puan Hajar, iaitu pengurus time ambulance. Puan Hajar secara jelas mengamalkan gaya pengurus pendekatan teori Y. McGregor. Beliau mempunyai pandangan positif terhadap staf, di mana beliau mempercayai bahawa pekerja secara semula jadi suka akan bekerja dan bersifat kreatif. Beliau juga turut memberikan kepercayaan penuh kepada kru medik untuk bertindak di lapangan tanpa pengurusan makro. Buktinya, hasil daripada kepercayaan ini, staf time ambulance menunjukkan inisiatif luar biasa. Contohnya, kru akan secara automatik berhenti memberikan bantuan jika melihat kemalangan jalan raya semasa tugasan atau secara sukarela mencuci ambulans selepas operasi tanpa perlu diarahkan. Selain itu, dalam aspek memotivasikan pekerja, Puan Hajar menggunakan teori dua faktor Herzberg. Beliau memastikan kedua faktor ini seimbang. Faktor yang pertama ialah faktor kebersihan. Ini adalah faktor luaran untuk mengelakkan ketidakpuasan hati. Contohnya, Puan Hajar menyediakan ambulans jenis E dengan teknologi moden serta perisian pengurusan yang efisien. Ini memastikan staf dapat bekerja dengan selesa dan selamat tanpa terbeban dengan masalah peralatan. Faktor yang kedua ialah faktor pendorong, ataupun dalam bahasa Inggrisnya motivators. Ini berkaitan dengan kepuasan dalaman, which is staff diberikan tanggung jawab besar seperti kewajipan melakukan pemeriksaan checklist peralatan oksigen dan obat-obatan setiap pagi. Kesannya, nilai manusiawi dalam menyelamatkan nyawa menjadikan kerja mereka lebih bermakna dan diiktiraf. Sebagai kesimpulan, melalui kepimpinan berasaskan kepercayaan ini, Time Ambulance berjaya mewujudkan kawalan organisasi yang sistematik dan kecemerlangan perkhidmatan. Sesuai dengan falsafah Puan Hajar, kepimpinan yang hebat bukan sekadar mengawal, akan tetapi menyediakan platform untuk pekerja menjadi luar biasa. Apabila pekerja diberikan kepercayaan dan kemudahan yang betul, kecemerlangan operasi akan datang secara semula jadi. Berdasarkan pemerhatian terkini, Time Ambulance Services Sdn Berhad didapati tidak lagi aktif dalam menjalankan tanggungjawab sosial korporat. Namun, syarikat ini mempunyai rekod inisiatif kemasyarakatan yang signifikan pada masa lalu. Antara usaha utama yang pernah dilaksanakan termasuklah penyediaan perkhidmatan ambulans secara percuma atau pada kadar subsidi khusus bagi golongan kurang berkemampuan. Selain itu, penglibatan mereka dalam acara kesiapsiagaan perubatan suatu ketika dahulu turut disertakan dengan tawaran saringan kesihatan percuma yang menyeluruh merangkumi pemeriksaan tekanan darah, kadar denyutan jantung, tahap oksigen dan juga ujian elektrokardiogram yang juga dikenali sebagai ECG serta pemeriksaan paras gula dalam darah. Seterusnya, saya akan membentangkan kawalan. Kawalan merupakan fungsi pengurusan yang bertujuan memantau aktiviti organisasi bagi memastikan semua operasi berjalan mengikut perancangan serta mencapai objektif yang telah ditetapkan. Terdapat 3 jenis kawalan yang digunakan di dalam syarikat Time Ambulance, iaitu yang pertama, kawalan hadapan atau lebih dikenali sebagai feed forward, yang kedua, kawalan serentak atau lebih dikenali sebagai concurrent, dan yang ketiga ialah kawalan maklum balas yang lebih dikenali sebagai feedback bagi memastikan kualiti perkhidmatan dan keselamatan pesakit sentiasa terjamin. Kawalan hadapan dilaksanakan sebelum operasi kecemasan bermula bagi mengekalkan masalah teknikal serta memastikan kesiapsiagaan perkhidmatan. Sebagai contoh, sebelum operasi dilaksanakan, pemeriksaan ambulans sebelum kes dilaksanakan, penyelenggaraan enjin dan kenderaan, dan akhir sekali iaitu melakukan semakan peralatan perubatan sebelum melakukan aktiviti kecemasan. Kawalan serentak digunakan untuk memastikan keselamatan pesakit dan prestasi staf dipantau secara masa sebenar. Sebagai contoh, pemantauan semasa perjalanan ambulans dilakukan terhadap pesakit. Kemudian, staf perlulah memakai PPE lengkap supaya dapat melindungi diri daripada terjangkit sebarang penyakit. Dan akhir sekali iaitu melakukan layanan profesional kepada pesakit agar pesakit tersebut sentiasa berada dalam keadaan yang tenang. Selepas operasi selesai, kawalan maklum balas digunakan untuk menilai keberkesanan perkhidmatan dan menambah baik prestasi pada masa hadapan. Sebagai contoh, maklum balas pesakit dan waris diperolehi selepas menjalankan operasi, kemudian penilaian prestasi pekerja dilaksanakan apabila mendapat maklum balas daripada pesakit dan waris. Dari aspek penambahbaikan SOP pula juga turut berlaku apabila maklum balas pesakit dan waris diperolehi. Dan akhir sekali, peningkatan kualiti perkhidmatan perlulah dilaksanakan agar prestasi syarikat Time Ambulance dapat ditingkatkan. Apabila kawalan diaplikasikan secara sistematik, pelaksanaan kawalan yang berkesan dapat membantu Time Ambulance mengekalkan standard perkhidmatan dan prestasi pekerja. Hal ini juga dapat memastikan kualiti perkhidmatan konsisten dan dapat mengekalkan prestasi sebuah syarikat seperti Time Ambulance di halayak ramai. Kesimpulannya, sistem kawalan yang digunakan oleh Time Ambulance membantu organisasi mencapai objektif serta meningkatkan kualiti perkhidmatan secara berterusan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akhtar dan nombor metik saya adalah D2025111192. Ini saya akan menerangkan bahagian kesimpulan bagi syarikat Time Ambulance Sdn Berhad. Seperti yang kita semua tahu, syarikat Time Ambulance telah melaksanakan 4 fungsi pengurusan utama, iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Selain itu, syarikat juga telah didapati menggabungkan analisis SWOT dengan strategi pembezaan melalui pendekatan human touch yang unik. Melalui pendekatan ini, ia dapat memberikan kelebihan dari saing kerana ia membina hubungan emosi dan kepercayaan dengan pelanggan, di mana ini sangat sukar untuk ditiru oleh pesaing yang lain. Seterusnya juga adalah syarikat Time Ambulance juga melaksanakan kepimpinan yang adil. Penggunaan teori Y dan teori Herzberg dalam kepimpinan Puan Hajar terbukti berkesan untuk meningkatkan motivasi staf tanpa memerlukan pengawasan micromanagement yang ketat. Selain itu,
Pengajaran daripada kajian ini juga ialah pengurusan yang efektif bukan hanya tentang mengejar keuntungan tetapi juga tentang keseimbangan dan kecakapan operasi dan tanggungjawab sosial. Time Ambulance Service membuktikan bahawa dengan meletakkan nilai kemanusiaan sebagai teras perancangan dan kepimpinan, sesebuah organisasi mampu membina kesetiaan pelanggan yang kuat dan persekitaran kerja yang harmoni walaupun berdepan dengan cabaran seperti kekangan kaki tangan dan kos operasi yang tinggi. Secara keseluruhan, kajian ini membuktikan bahawa pengurusan yang berkesan bukan sahaja bergantung kepada kecekapan operasi, malah memerlukan keseimbangan antara perancangan strategik, kepimpinan yang berempati, kawalan yang sistematik serta tanggungjawab sosial terhadap masyarakat. Pendekatan pengurusan yang diamalkan oleh syarikat kami telah kaji iaitu Time Ambulance Service Sdn Bhd boleh dijadikan contoh kepada organisasi lain dalam industri perkhidmatan dan dalam memastikan kesejahteraan pekerja sentiasa terpelihara. Kajian ini juga memberi pendedahan kepada pelajar pengurusan bahawa aplikasi teori pengurusan dalam situasi sebenar adalah penting bagi membentuk pemimpin organisasi yang berdedikasi, beretika dan berorientasikan sikap kemanusiaan pada masa hadapan. Itu sahaja, terima kasih.